Satu orang hantar mai kasih satu WhatsApp message. Dia tulis di situ, dia kata ranking of true Islamic countries. Ada satu pihak nama dia Profesor Hussein Askari nama dia. Dia ni profesor di University George Washington. Dia buat satu research, dia buat satu kajian, dia pergi ke negara-negara dalam dunia ni semua dia pergi. Dia nak buat ranking negara-negara dalam dunia yang banyak mengamalkan apa yang Islam suruh. Dia kata how Islamic are the Islamic countries. Ni yang kata negara-negara Islam ni, yang kata Saudi, yang kata Kuwait, yang kata Dubai, yang kata Emirat Arab Bersatu, yang kata Qatar, yang kata Malaysia, yang kata Indonesia, yang klaim kata negara ni negara Islam ni. Tara mana yang kata negara-negara yang klaim kata Islam ni mengamalkan Islam yang Quran dengan hadis suruh. Dia pergi buat kajian. Dia kata daripada kajian tu, dia kata amat memeranjatkan, amat bagi terkejut. Dia kata ranking nombor 1 New Zealand. Bila pergi New Zealand, dia kata Masya Allah, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, praktisnya ada di New Zealand. Tuan-tuan, barunya kejadian di New Zealand. Yang pergi tembak mati saudara-saudara Islam kita yang duk berhimpun di masjid nak semayang ni bukan orang New Zealand, itu orang Australia. Dia mai ke New Zealand, dia buat gila di New Zealand, dia bagi rosak, dia bagi busuk nama New Zealand. Tapi New Zealand tu sendiri sebuah negara yang siapa pi boleh tahu dari segi kebersihannya, dari segi cantiknya, dari segi polite, dari segi berbudi bahasa dan bersopannya, rakyat-rakyat dia ni habis kalah negeri lain. Tuan-tuan tengok Prime Minister dia yang perempuan ni, apabila berlaku kejadian yang peristiwa malang yang berlaku di masjid di Christchurch ni, Prime Minister dia sendiri betapa sedihnya dia dengan kejadian yang berlaku dalam negeri yang dia duk perintah ni. Dia tak tahu macam mana nak tebus kesalahan yang berlaku di New Zealand tu. Dia panggil orang masuk mai dalam sidang parlimen dia. Dia suruh orang baca Quran dalam sidang parlimen dia. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia pakai tudung. Dia pergi visit, dia pergi ziarah tengok mangsa-mangsa orang Islam yang duduk di hospital. Dia bagi ucapan di dalam sidang parlimen dia. Tuan-tuan boleh tengok video tu, orang sekelit, orang viral merata. Apa kata dia? Dia kata dia tak mau sebut nama pengganas. Dia panggil teroris dekat orang yang pergi tembak orang Islam mati ni. Dia kata dia tidak akan sebut walau sekali nama orang yang bunuh orang Islam dalam masjid ni, nama pengganas ini, nama teroris ni. Dia hanya akan sebut pengganas kepada orang ni. Dan dia lebih suka sebut nama orang-orang Islam yang terkorban kerana mereka ni mati dalam keadaan yang mulia. Dia kata, tuan-tuan, dia bukan orang Islam, tetapi dia dan negara dia menduduki ranking nombor 1 yang dibuat oleh Profesor Hussein Askari. Dan benda ni bukan dibuat selepas kejadian ni. Dia dah buat berapa tahun dulu dah. Finding yang dia dapat, hari ni kita baca-baca tengok, Masya Allah, hebat sungguh yang kata New Zealand ni. Ranking nombor 2, Luxembourg. Ranking nombor 3, Ireland. Ranking nombor 4, Iceland. Ranking nombor 5, Finland. Ranking nombor 6, Denmark. Negeri yang banyak ada buat masalah dengan Islam ni, dari segi praktisnya, dari segi kebersihan, dari semua ada kat mereka. Dia duduk ranking nombor 6. Ranking nombor 7, Kanada. Tentu ada dapat video yang diviralkan. Prime Minister Kanada yang handsome ni, dia turun pergi buat lawatan di Singapura. Dia ambil gambar, dia viralkan. Prime Minister dia turun pergi ke Singapura, dia pergi ronda kawasan gerai-gerai makan ni, kawasan kedai-kedai Melayu duk menjaga. Dia masuk pergi. Apa tuan-tuan? Dia pergi tengok ni muslimah, orang perempuan Islam duk makan ni dengan anak, dengan apa ni. Dia tengok mereka ni semua pakai tudung. Dia pergi dekat mereka, dia say hello dekat mereka. Dia tak suruh tangan shake hand dengan mereka. Dia bagi respect kepada perempuan Islam ni. Dia tak tangan dia di dada, dia bongkok macam tu. Dia tunjuk respect dia. Pasal apa? Walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia Kristian, walaupun dia Prime Minister di Kanada, dia bila pergi di sana, dia bawa tu fahaman dia. Dia tahu orang Islam ni macam tu punya harga diri dia ada. Dia tahu apa benda pantang larang di dalam Islam. Dan dia show dia punya respect. Dia pergi dekat mereka ni semua. Dia tak tangan di dada. Dia kata, hello, how are you? Duduk mencangkung. Pegang anak orang perempuan Islam ni. Sembang dengan mereka. Gambar dia orang ambil. Orang viralkan merata tempat. Tuan-tuan, maka tidak heran apabila Profesor Hussein Askari daripada George Washington University, bila dia buat kajian, Kanada dapat nombor 7 dari segi mengamalkan ciri-ciri Islam yang disuruh oleh Allah dalam Quran dan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia. Tuan-tuan, Malaysia nombor berapa? Itu nak tanya.
Malaysia duk nombor 38. Okey, pasal apa? Paling atas di kalangan negara-negara Islam. Malaysia duk nombor 38, paling baik di kalangan negara-negara Islam. Selepas Malaysia, nombor 48. Malaysia 38. Nombor 48 dapat dekat Kuwait. Dan negara yang kita duk pi tawaf sa'i, yang kita duk pi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang kata Kingdom of Saudi Arabia, dapat nombor 131. Boleh tepuk dahi tuan-tuan. Pergi, kita kata. Yang buat research, yang buat kajian ni ialah Profesor Dr. Husin Askari. He is a Muslim. Dia orang Muslim. Dia ada checklist dia pergi buat kajian semua, dia ada tik-tik, dia balik, dia dapat rumusan daripada kajian dia. Dia tidak ada satu pun ingat nak penjatuh negara Islam, tapi itulah finding yang dia dapat semasa dia pergi ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok. Finding yang dapat oleh profesor kita tadi ni might be shocking to most of us. Dia kata ramai orang terkejut. Tetapi dia kata when we look around us and see the reality of the situation, we find that the result of the study are accurate and true. Bila kita dapat tu, kita tahu biar betul takkan Saudi nombor 131. Tapi kalau betul kita ada duit, kita pergi, kita sampai ke New Zealand, kita tengok yang kata New Zealand ni. Kalau kita ada duit, kita pergi ke Luxembourg. Kalau kita ada duit, kita pergi sampai Canada. Bila kita pergi, tenganga mulut kita. Kita kata, Masya Allah, apa yang kita duk belajar dalam Quran, dalam hadis, ada di sana. Tapi tak ada di negara yang Quran turun, tidak ada di negara yang Nabi SAW dilahirkan. Itulah yang dikatakan keadaan orang Islam hari ini. Orang Islam yang semayang, orang Islam yang puasa, orang Islam yang duk baca Quran hari-hari, orang Islam yang duk dengar hadis Nabi SAW, orang Islam yang jaga soal aurat, semua ni tapi tidak praktis apa yang Quran suruh, apa yang Nabi SAW bagi tahu. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau umur kita hari ni 60, berapa kali dah khutbah Jumaat kita dengar? Satu orang Islam tak ada masa nak main masjid, nak main dengar kuliah maghrib, kuliah apa, dia tak ada masa. Dia is a very busy man, tak ada masa. Jumaat dia mesti dengar, Jumaat khutbah dia mesti dengar. Kok mana cerita pun, dia ni mangkak macam mana pun, pakai tayak tenggelam sampai ke kening macam mana pun, Jumaat dia timai. Kalau dia umur 60, maknanya dia dah dengar lebih kurang 3,000 kali dah khutbah Jumaat dia dengar. Tapi dia macam tu juga. Maknanya hak duk bercakap atas membar ni syok sendiri. Cakap bergegar-gegar, tinggi tak balin tombak tu turun dia punya. Hak dengar ni duk situ aja, duk level tu aja. Tak ada satu kesedaran, tidak ada satu perubahan, tidak ada nak langkah pergi kepada keadaan yang lebih baik. Tak ada. Tuan-tuan, kita kena buat sesuatu. Kita kena recheck balik. Apa tak kena dengan sistem kita ni? Seminggu sekali ada khutbah dibacakan. Tiap-tiap malam ada kuliah pengajian di masjid. Tapi pasal apa benda ni tidak jadi doktrin yang boleh masuk dalam kepala, yang boleh masuk dalam hati orang yang dengar? Pasal apa? Mesti ada something wrong somewhere. Ada tak kena tang-tang mana. Kita kena cari balik, kita kena perbetul balik, kita kena buat correction balik benda ni. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu businessman Cina tak respect kepada orang Islam. Dia tak respect kepada orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam ni ambil barang daripada dia, kemudian orang Islam ni suruh dia tipu. Bila tulis tulis resip, suruh tipu. Ambil barang harga 10,000, dia tahan tulis 15,000. Cina ni bila dengar, alah, dia kata apa? Pakai kepiah putih bagus dengan janggut dia ada, beli 10,000 suruh tulis 15,000. Cina ni tengok dia dah tak ada respect. So apa dia buat lepas tu? Dia kata, bos, jom, dia heret tangan kita pi dekat gerai makan Cina. Kita kata tak boleh, itu aku tak masuk, itu tak halal punya barang, saya tak makan. Cina ni duk melengung. Tadi yang suruh makak 10 jadi 15, halal ke 5,000 tu? Dia duk fikir, apa beza 5,000 tu dengan hak aku ajak hang makan ni? Beza tang mana? Dia jadi pening, dia jadi tak respect dekat kita. Pasal apa? Pasal etik. Prinsip Islam tak ada dalam diri kita. Kita ada appearance sebagai orang Islam, kita ada semua, tapi tak ada dari segi prinsipal. Tak ada Islam dalam diri kita, maka dia hilang respect. Satu Japanese Muslim, satu orang Jepun tapi dia orang Islam, dia kata apa? Dia kata, I travel to the West and I saw Islam in practice. Dia kata apply in the daily life of non-Muslim. Dia orang Jepun masuk Islam, dia travel dunia, dia pergi sampai ke negara-negara barat. Dia kata, I saw Islam but I did not see any Muslim. Oh, Islam tak ada, tapi
Amalan yang Islam suruh ada di barat. Tapi dia kata bila I travel to the east, I tengok apa dia? I tengok Muslim ada, tapi praktis tak ada. Di negara orang Islam tidak ada praktis. Tuan-tuan, negeri paling kotor dari apa? Negeri orang Islam lah. Kotor. Kita tengok buat apa ni? Terus saya kata, kita pergi Mekah, Madinah sudahlah. Makan, buang, sana sini. Tak ada satu disiplin. Yang mai ke Mekah, Madinah tu semua orang Islam daripada satu dunia. Tak erti jaga. Sebab musim haji hari tu mereka viral satu orang Jepun Islam. Orang Jepun Islam di tempat melontak di Mina. Dia duduk berjalan, sambil duduk berjalan daripada kemah nak mai ke tempat melontak ke Jamrah ni, dia duduk mai, dia bawa satu plastik besar. Dia duduk kutip sampah orang buang. Dia duduk kutip. Dia pergi tegur dia pula. Dia kata, hang duk buat apa ni? Dia kata ni, tak boleh macam ni. Islam tak ajar kita macam ni. Dia duduk tolong kutip penuh satu kampir, penuh satu kampir. Sebab apa tuan-tuan? Dia Islam. Orang yang buang sampah pun Islam. Tapi dia Islam Jepun. Makna segala apa yang dipraktis di Jepun tu ada dalam diri dia. Hak ni hak duk buang sampah ni sebab Islam. Bahkan dia ni Islam daripada asal. Beranak main Islam tapi tidak praktis apa yang Islam ajak dalam kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa Jepun ni? Dia kata I thank Allah. Dia terima kasih dekat Tuhan because I know Islam before I know how Muslim act. Nasib baik dia kata. Dia kenal Islam dulu dan dia masuk Islam. Kalau dia tengok orang Islam dulu, pakai tak iri masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda ni lah yang kita nak bagi tahu. So, jaga dengan benda-benda ni. Kita bukan kata tak disuruh supaya jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat, tutup aurat, attend kelas agama dan sebagainya. Itu kita kena buat. Tapi kita kena tambah lagi satu. Praktis apa yang kita duk belajar daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.